Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 9 Julai 2020 bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Larendra Fiona Bermaikan. Baik saudara, berikut paparan utama berita perdana malam ini. Kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Keuntungan bersih tabung haji RM1.25 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Baik, pelancaran sambutan Jubli Emas Rukun Negara yang disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut dalam suasana penuh perpaduan dan patriotik. Amanat yang disampaikan beliau antara lain menyentuh mengenai penghayatan makna sebenar yang terkandung dalam rukun negara. Begitu juga dengan cabaran besar mempertahankan perpaduan rakyat dalam dunia tanpa sempadan akibat perkembangan pesat teknologi. Perdana Menteri yakin masyarakat negara ini akan menjadi masyarakat paling harmoni dan bersatu padu di dunia sekiranya prinsip rukun negara berhubung kesopanan dan kesusilaan dihayati dalam pergaulan seharian, baik secara fizikal atau secara maya di media sosial. Menerima banyak laporan mengenai perbuatan ataupun perkataan yang dipaparkan di media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter yang kadang-kala menyinggung perasaan anggota masyarakat yang lain. Walaupun siasatan dijalankan dan tindakan tegas diambil ke atas mereka yang melanggar undang-undang, namun perbuatan sedemikian meninggalkan kesan luka yang mendalam ke atas perpaduan dan keharmonian masyarakat kita. Kita percaya kepada Tuhan. Kita setia kepada raja dan negara. Kita junjung keluhuran perlembagaan. Kita hormati kedaulatan undang-undang dan kita sentiasa bersopan dan bertata susila dalam pergaulan kita seharian. Tidak kiralah sama ada anda adalah seorang Melayu, Cina, India, Sikh, Kadazan ataupun Dusun, Murut, Iban, Melanau, orang asal ataupun mana-mana kaum dan suku kaum sekalipun, sekiranya anda bergelar warga negara Malaysia, maka inilah ciri-ciri yang wajib anda miliki. Perbezaan ras dan juga warna kulit tidak menjadi penghalang kepada kita semua untuk bersatu hati sebagai satu bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang sama, yang berpegang pada prinsip kenegaraan yang sama dan berbangga menjadi warga sebuah negara yang aman, makmur dan harmoni.
Mengajak seluruh rakyat memperteguh iltizam untuk terus menjunjung kelima-lima prinsip falsafah negara itu. Perdana Menteri berkata penghayatan dan pengamalannya bukan sesuatu yang sukar. Yang penting rakyat mempunyai kesedaran untuk sentiasa mengeratkan perpaduan dan memelihara keharmonian masyarakat menerusi amalan prinsip dan nilai murni yang terkandung dalam rukun negara. Baik Fiona, bagi memastikan prinsip rukun negara sentiasa diamalkan dan diwarisi, Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan. Tegas beliau, rakyat yang berjiwa patriotik dan cintakan negara perlu sentiasa menjunjung prinsip rukun negara. Bukan sahaja sentiasa disebut, malah sebati dalam jiwa sanubari rakyat. Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh menerajui pelaksanaan agenda ini menerusi pelbagai program, inisiatif dan juga aktiviti di bawah kementerian dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan, pihak swasta dan juga masyarakat sivil. Saya percaya jika usaha yang bersungguh-sungguh digemling oleh semua pihak, maka kita akan berjaya menyemarakkan penghayatan prinsip dan nilai rukun negara demi untuk mengeratkan perpaduan rakyat di negara kita. Perdana Menteri turut menzahirkan rasa terharunya dengan semangat perpaduan rakyat yang membolehkan kerajaan mengurus pandemik COVID-19 dengan berkesan. Rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, warna kulit dan status sosial telah bersama-sama membantu dan melindungi antara satu sama lain. Ya, jika semangat itu diteruskan, beliau yakin negara akan berjaya mengatasi apa sahaja cabaran yang datang. Paduan rakyat adalah amat penting, lebih-lebih lagi ketika negara kita berhadapan dengan krisis. Saya amat terharu sebenarnya dengan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam menghadapi wabak COVID-19 baru-baru ini. Dan tidak keterlaluan jika saya katakan perpaduan sedara-sedarilah yang telah membolehkan kerajaan mengurus wabak ini dengan berkesan dan dikatakan antara yang terbaik di dunia. Sebagai kemuncak acara, Perdana Menteri melancarkan logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara yang julung kali dicipta. 5 jalur menggambarkan 5 prinsip rukun negara. Bulan dan bintang pula melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Manakala tengkolok berkerawang bulan dan bintang simbolik prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Angka 50 dan warna biru pula melambangkan amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan. Turut dilancar lembaran mini khas menggunakan warna emas pada peta Malaysia. Ia melambangkan semangat rukun negara yang dijunjung tinggi seluruh rakyat Malaysia. Bagi generasi muda, rukun negara merupakan tonggak kepada penyatuan masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia. Bukan sahaja perlu dilafaz, kelima-lima prinsip rukun negara harus dihayati sepenuhnya. Kepentingan rukun negara bagi mengekalkan perpaduan antara kaum yang berbilang bangsa di negara Malaysia amat penting kerana bagi menjamin keamanan negara Malaysia kita. Rukun negara sangat penting kepada kita kerana dia ialah telah dijadikan sebagai pegangan kepada kita supaya kita dapat supaya rakyat Malaysia dapat setia kepada negara kita tanpa kira pelbagai kaum. Menurut saya, rukun negara penting kepada kita untuk memastikan negara sentiasa aman dan tidak berlaku apa-apa kekecohan dan dapat mengeratkan hubungan antara kaum lain.
Lembaga Tabung Haji TH mencatat keuntungan bersih 1.25 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding 849.66 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Jumlah aset dicatat juga melebihi liabiliti sebanyak 1.86 bilion ringgit pada 30 Jun lalu. Pendapatan pelaburan TH bagi tempoh setengah tahun pertama ini ialah 1.55 bilion ringgit disokong pelaburan di pasaran sukuk dan saham. Dalam satu kenyataan media, TH menjelaskan pelaburan aset pendapatan tetap menyumbang 1 bilion ringgit bersamaan 65% daripada jumlah pendapatan pelaburan itu. Pelaburan hartanah pula mencana 204.57 juta ringgit. Manakala pelaburan instrumen pasaran wang Islam menyumbang 187.13 juta ringgit. Selain 150.27 juta ringgit daripada pelaburan equity. Kepercayaan dan sokongan pendeposit kekal utuh dengan jumlah deposit 73.86 bilion ringgit pada 30 Jun 2020 berbanding 69.42 bilion ringgit yang dicatat pada 31 Disember tahun lalu. Lebih 123,000 akaun simpanan baru dibuka bagi tempoh sama. Ya, ini berita mengujakan untuk semua peminat kenderaan, khususnya peminat kereta Proton. 1,100 unit Proton Saga edisi ulang tahun ke-35 dikeluarkan Proton Holdings Berhad. Selain warna dan rekaan dalaman yang eksklusif, Proton Saga edisi terhad itu dilengkapi penapis kabin N95 yang berfungsi sebagai penyingkir partikel berbahaya. Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Lee Chun Rong, percaya penapis kabin N95 yang baharu itu ciri-ciri penting dalam membantu usaha dan proses pemulihan dalam mendepani risiko ancaman COVID-19. Therefore, Proton is the first car manufacturer to offer this feature to manufacturing customers. Harga bagi Proton edisi ulang tahun itu bermula daripada RM39,800 sebelum pemberian rebat cukai. Lee Chun Rong maklumkan perkara itu pada majlis pelancaran rasmi edisi ulang tahun Saga ke-35 secara maya di laman Facebook. Seorang ahli politik bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Petaling Jaya bersama 5 lagi individu atas pertuduhan menculik ahli perniagaan Datuk Seri R. Arumugam yang mayatnya ditemukan di kawasan Belukar di Batu 27 Jalan Rawang Bestari Jaya pada 27 Jun lalu. Suspek utama kes Datuk K. Ramachandran, 50 tahun yang pernah menjadi calon PKR pada pilihan raya umum PRU ke-13 didakwa bersubahat menculik mangsa dengan niat untuk mendapatkan wang tebusan 153 juta ringgit. Manakala Azhari Syahrom Syaimi, 56 tahun, Muhammad Durai Abdullah, 52 tahun, Syekh Ismail Syekh Hassan, 26 tahun, N. Vigneswaran, 28 tahun dan seorang warga Bangladesh, Kasi Nasrul, 42 tahun, didakwa menculik mangsa dengan tujuan sama. Perbuatan itu dilakukan di Taman Kejiranan Central Spine, Jalan Markouza, Bandar Seri Damansara pada 10.30 pagi 10 Jun. Sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh. Mereka tidak dibenar diikat jamin. Sebutan semula kes 27 Ogos ini. Datuk Azhar Azizan Harun sah meletak jawatan sebagai Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkuat kuasa 29 Jun lalu. Dalam kenyataan media hari ini, SPR memaklumkan peletakan jawatan itu diperkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Ia dimaklumkan melalui Surat Istana Negara bertarikh 30 Jun 2020. Sejajar perkara 114-7 Perlembagaan Persekutuan, Dr. Azmi Sharom selaku Timbalan Pengerusi SPR ketika ini akan menjalankan tugas-tugas pengerusi SPR sehingga pelantikan baharu dibuat. SPR turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Azhar atas sumbangan dan hikmat bakti beliau sepanjang memegang jawatan pengerusi.
Perkembangan situasi COVID-19, 6 kes baru dicatatkan hari ini dengan tiada kes penularan tempatan untuk 2 hari berturut-turut. Kesemua kes adalah kes import iaitu 3 kes dari Indonesia, 2 dari Singapura dan 1 kes dari Mesir. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 13 kes sembuh dilaporkan hari ini. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Dalam pada itu, kluster syarikat pembersihan Kuala Lumpur telah tamat hari ini. Kluster tempat kerja COVID-19 berkenaan telah dikesan hasil saringan 10 pekerja bukan warga negara. Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan saringan yang dilakukan itu adalah inisiatif majikan syarikat tersebut untuk menyaring pekerja asing mereka. Sehingga hari ini seramai 33 orang telah disaring, terdiri daripada 16 rakyat tempatan dan 17 bukan warga negara. Daripada jumlah itu, 4 kes didapati positif COVID-19 iaitu 3 pekerja syarikat dan seorang kontak rapat mereka yang kesemuanya merupakan warga negara Indonesia. Setakat ini terdapat 15 kluster disenaraikan di bawah kluster tempat kerja. Daripada jumlah itu, 11 telah diisytiharkan tamat dan selebihnya masih aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung sejak tengah hari tadi kini mulai reda. Namun pada malam ini, ribut petir dijangka akan lebih tertumpu di sekitar pendalaman negeri Perak, juga di kebanyakan tempat bagi negeri-negeri di sekitar pantai timur ini. Dan keadaan ribut petir ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Diperhatikan ribut petir juga kini lebih tertumpu di sekitar bahagian barat negeri Sabah, juga di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sarawak kecuali di sekitar bahagian Sibu dan juga Sarike. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri ini juga dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Untuk tinjauan cuaca pada pagi esok pula, diramalkan cuaca adalah cerah bagi kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung, namun hujan dijangka akan berlaku di sekitar pesisir pantai utara negeri Sarawak, juga di pesisir pantai negeri Sabah. Dan tiada kejadian jerebu rentas sempadan yang dijangka berlaku dalam waktu yang terdekat ini. Namun keadaan jerebu ini dijangka masih boleh melanda bergantung kepada tahap kebakaran dan juga keadaan angin di sekitar rantau negara. Met Malaysia akan terus memantau kejadian jerebu ini dari masa ke semasa. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Dapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di laman sesawang kami www.met.gov.my atau boleh juga muat turun aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gara-gara melakukan aktiviti dan berada di lokasi judi sabung ayam, 28 lelaki didenda RM20,000 setiap seorang oleh Mahkamah Session Kemaman, Terengganu. Hakim Azman Mustafa menjatuhkan hukuman tersebut selepas kesemua tertuduh mengaku bersalah melakukan perbuatan tersebut selepas pertuduhan dibacakan. Ini merupakan kes sabung ayam kali pertama disebut di Mahkamah Session di Terengganu. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa melakukan perbuatan menyabung ayam kira-kira pukul 12.30 hari di sebuah gelanggang laga ayam pondok tidak bernombor di Jalan Ibu Air Jernih, Kemaman, Jumaat lalu ketika kaum lelaki Islam yang lain menunaikan solat Jumaat. Kesemua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 32(2)(a) Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum
di bawah Seksyen 32/5 Akta Sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda antara RM20,000 hingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Proses pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Jabatan Perkhidmatan Veterinar Muhammad Syahihan Muhammad Tahar. Hakim turut memerintahkan 4 tertuduh lain yang melaga ayam itu dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda. Manakala 24 tertuduh yang menonton aktiviti berkenaan termasuk 2 warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 5 bulan jika gagal membayar denda. Merompak hasil laut negara, 31 nelayan Vietnam ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM semasa menangkap sotong secara haram. Menurut pengarah APMM Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli, kesemua nelayan terbabit ditahan di 4 lokasi berbeza sekitar jarak antara 162 batu nautika hingga 166 batu nautika dari perairan Kemaman pada Selasa. Sejumlah hasil tangkapan laut, bekalan diesel, bot dan peralatan menangkap ikan dirampas. Kesemuanya dianggar bernilai hampir RM5 juta. Hasil risikan kita ke negara Vietnam ni, kita pergi tanya kenapa you masuk. Kan maklumat yang kita terima memang sotong di negara mereka ni dah habis, dah pupus. Oleh kerana penangkapan ikan secara tuna ganding ni memang merosakkan ekosistem. Tapi kita di sini kan dengan adanya pelantar-pelantar minyak kat sini ni akan yang menjadi sebab ataupun menjadi pusat pembiakan hidupan liar kita, termasuk sotong dan ikan-ikan yang berkualiti tinggi lah berada di sini. Menurut beliau, lambakan hasil sotong menjadi faktor kepada nelayan Vietnam untuk menceroboh dan merompak hasil laut negara bagi pasaran Vietnam. Dalam tempoh PKPP, APMM Terengganu setakat ini telah menahan 12 sebut nelayan Vietnam. Tiga premis di Pelabuhan Kelang yang melakukan sambungan air secara tidak sah diserbu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor. Operasi penguatkuasaan secara mengejut itu mendapati 3 sambungan dipasang terus secara haram ke paip utama milik Air Selangor tanpa melalui meter air. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Siasatan mendapati sambungan tersebut menyalurkan bekalan air untuk kegunaan harian premis berkenaan. Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna SPAN, Muhammad Fazil Ismail berkata, ujian klorin di tapak mengesahkan bekalan air diterima merupakan air terawat daripada bekalan air milik Air Selangor. Ketiga-tiga premis ni mengambil air secara terus daripada paip utama, salur utama melalui 3 jenis paip HDPE, iaitu 3-nya bersaiz 32 mm dan 1 bersaiz 25 mm. Dan kegunaan untuk ketiga-tiga salur paip ini adalah per 3 syarikat ataupun 3 organisasi berbeza. Yang pertama merupakan syarikat yang mengoperasikan barang-barang kita semula, iaitu barang-barang sampah di kita semula. Yang kedua adalah kilang simen. Yang ketiga adalah sebuah tempat pembinaan menara takung air ataupun menara simpan air lah. Jumlah kerugian yang ditanggung Air Selangor akibat perbuatan itu dianggarkan bernilai RM350,000. Pihak SPAN juga telah mengeluarkan notis kepada ketiga-tiga premis tersebut dan siasatan lanjut akan dilakukan bersama Pengurusan Air Selangor. Mereka yang melakukan pencurian air ini juga perlu membayar sejumlah kos kepada Pengurusan Air Selangor, di mana pihak Air Selangor akan kemudiannya membuat pendetailan ataupun memperincikan jumlah air yang telah digunakan dan kemudiannya mengambil balik kepada ketiga-tiga pihak ini untuk menjelaskan bayaran. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mereka yang melakukan kesalahan mencuri atau melakukan penyambungan air secara tidak sah. Bagi kes penyambungan air secara tidak sah, siasatan boleh dijalankan di bawah Seksyen 123/1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 di mana sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, bagi anda yang masih melakukan perkara tersebut, ingatlah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Fahmi Zaidi, Berita RTM.
Baik, ini pula perkembangan perbicaraan kes bunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan. Saksi pendakwaan ke-25 Ahmad Edri Abdul Rashid memberitahu Mahkamah Tinggi Shah Alam yang dia tidak mengetahui sekiranya tin minyak yang diambilnya dari rumah Nazrin sebelum ini berkemungkinan mempunyai kaitan dengan unsur jenayah. Dia yang juga merupakan bekas pemandu kepada Allahyarham Nazrin memberitahu tin minyak tersebut berada di dalam satu bekas putih bersama peralatan mencuci kereta yang lain yang sering digunakannya untuk mencuci kereta arwah dan isteri Samirah Muzaffar. Bekas putih tersebut diambilnya dari rumah Allahyarham selepas seminggu kejadian kebakaran yang berlaku di rumah tersebut dan kemudiannya diletakkan di bilik rehat pejabat Cradle Fund. Ketika ditanya Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah tentang sebab dia mengambil bekas tersebut, Edri berkata ia untuk kegunaan masa hadapan kerana semua peralatan mencuci kereta di dalam bekas putih tersebut dibeli menggunakan duitnya sendiri. Ia termasuk tin minyak tersebut yang dibelinya selepas diarahkan oleh Allahyarham Nazrin bagi mengisi minyak kereta Samirah yang kehabisan petrol di tepi lebuh raya pada 17 Oktober 2017. Dia juga pasti tin petrol tersebut telah kosong sepenuhnya kerana kesemua minyak petrol tersebut telah dituang ke dalam kereta Samirah. Perbicaraan kes bersambung esok. Pelajar tingkatan 4 dan 6 semester 1 tahun 2020 di sekolah berasrama di bawah Kementerian Pendidikan KPM akan kembali bersekolah pada 15 Julai ini. Dalam kenyataan, KPM berkata keutamaan diberi kepada kumpulan pelajar tersebut bagi memastikan mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk persediaan menduduki peperiksaan awam pada tahun depan. Keputusan itu terpakai kepada semua sekolah berasrama penuh SBP, Sekolah Menengah Agama SMKA, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK, Sekolah Sukan Malaysia SSM, Sekolah Sukan Negeri SSN dan Sekolah Seni Malaysia SSEM. Ia juga mengambil kira tata cara pengurusan asrama mengikut SOP yang dipersetujui Kementerian Kesihatan bersama KPM. KPM turut menyatakan bahawa pelajar-pelajar sekolah bagi tingkatan 1, 2 dan 3 sekolah berasrama akan meneruskan pembelajaran berasaskan home-based learning sehingga 3 Ogos depan. Satu garis panduan berkenaan pengurusan aset wakaf telah dibangunkan untuk memastikan manfaat harta wakaf dipelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia telah diluluskan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah Yayasan Wakaf Malaysia sebagai rujukan penerima sumbangan wakaf. Aset-aset yang telah diberikan itu juga kita sertakan dengan garis panduan pengurusan aset harta wakaf. Tujuannya kita maksimumkan penggunaan dan kita boleh melamakan tempoh jangka hayat alat-alat tersebut bagi menambahkan dan meluaskan manfaat dan faedah kepada pesakit-pesakit dan kepada yang memerlukannya. Beliau yang juga pengerusi Yayasan Wakaf Malaysia berkata garis panduan tersebut akan memperincikan kaedah pengendalian aset, kos pengendalian dan pelupusan. Beliau bercakap demikian selepas melakukan lawatan kerja dan penyampaian sumbangan Yayasan Wakaf Malaysia kepada Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang. 11 jenis peralatan hospital bernilai RM634,000 telah disumbangkan. Malaysia bakal mempunyai bandaraya lestari pintar dengan kelengkapan teknologi meliputi Internet of Things IoT, kecerdasan buatan AI dan rangkaian 5G. Pembangunan itu merangkumi bidang keselamatan, e-pembelajaran, telekesihatan dan hospitaliti. Menurut Presiden Kumpulan Sunway, Datuk Chew Chee Kin, projek tersebut akan direalisasikan dengan kolaborasi antara Sunway Berhad, Celcom Axiata dan Huawei. It's not just the money spent, the human resources
you want to launch something like 5G, most of us, if we are not technical, we really do not know how complicated the whole thing is going to be. They're talking about with cloud ability, with AI, and with all this gadget. I think it's going to be very expensive, and you have to make use of them. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman melibatkan ketiga-tiga syarikat di ibu negara. Teknologi pintar itu juga membuka peluang pekerjaan, meningkatkan keuntungan syarikat sekaligus menyumbang kepada ekonomi negara. Tambahnya pelaksanaan teknologi 5G seiring revolusi perindustrian IR 4.0 dan akan menggalakkan masyarakat menggunakan pendigitalan dalam kehidupan seharian. Sektor pelancongan negara kini kembali melonjak dengan tempahan hotel sehingga bulan lalu menunjukkan peningkatan 30.74%. Ia menjadi bukti yang sektor pelancongan tempatan kini kembali pulih secara beransur-ansur. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, hotel mula dipenuhi pelancong domestik sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara yang dilanda pandemik COVID-19. Kadar tempahan hotel pada Mac lalu ialah 18.29% dan kemudian menurun pada April kepada 8.86% berikutan pandemik COVID-19. Manakala ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada Mei pula sebanyak 9.63%. Peratusan yang melonjak kepada 30.74% bulan lalu menandakan rakyat mulai berani keluar ekoran keadaan negara yang selamat. RM8.05 juta kompaun telah dikeluarkan terhadap majikan industri pembinaan seluruh negara. Ia membabitkan 1,481 kesalahan pengabaian keselamatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja sepanjang tahun lalu. Kompaun oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP itu berdasarkan lebih 300,000 pemeriksaan yang dijalankan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim memberitahu tindakan tersebut selari usaha berterusan kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja terbela. Malah JKKP telah membangunkan garis panduan keselamatan dan kesihatan industri pembinaan pengurusan 2017 bagi memastikan majikan mengikut syarat yang ditetapkan. Sebagai langkah kerajaan bagi memastikan setiap pihak berkepentingan melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Garis panduan ini memberikan panduan yang praktikal untuk klien. Maknanya klien MNKKP lah. Pereka bentuk dan kontraktor bagi mengenai pengurusan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa dan menjalankan projek-projek pembinaan. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat kebangsaan di ibu negara. Sepanjang tahun lalu sahaja 421 kes membabitkan pengabaian keselamatan dan kebajikan oleh majikan telah dilakukan pendakwaan di mahkamah. Seterusnya untuk paparan sukan kita akan bersama dengan Syahrul Islam. Silakan. Skuad bowling kebangsaan dibenar jalani latihan. Presiden baharu Kedah FA diumum Ahad ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam. Terima kasih rakan penyampai. Selepas 3 bulan, akhirnya skuad senior bowling kebangsaan memperoleh lampu hijau untuk kembali menjalani latihan seperti biasa di Sunway Mega Lanes. Bagaimanapun pemain elit lelaki dan wanita akan menjalani latihan pada waktu yang berbeza, manakala skuad pelapis akan berlatih pada waktu petang bagi menghadkan jumlah atlet dalam satu masa. Setiausaha Agong Kongres Tempin Bowling Malaysia MTBC Maradona Chok berkata antara prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi seperti menggunakan satu lorong setiap seorang selain langkah penjarakan sosial.
Untuk itu, to keep them up to the performance level, we will do roll-off, begitulah, internal roll-off among the bowlers of the elite and the backup to see how they are performing, to keep them competitive ready. I think so far we are okay. We tak akan rush them. We are not rushing them back to full performance. We are just taking our time. Juara dunia kejohanan bowling dunia lelaki di Hong Kong, Rafiq Ismail nyata kini berusaha untuk mengembalikan semula rentak permainannya terutamanya dari aspek ketetapan balingan. Starting awal-awal dulu agak macam keras sikit, tapi now dah back in shape. Cuma dari segi tangan tu belum 100% macam betul-betul firm. So itu hanya mengambil masa lah untuk nak firmkan balik tangan. Sementara itu, Ratu Tenpin Bowling Negara Syahli Zulkifli tidak berdepan masalah untuk menjalani latihan seperti biasa dalam norma baharu. Biarpun tahun ini kemungkinan tiada sebarang kejohanan yang akan disertai di peringkat antarabangsa. Sebab kesihatan lagi penting, keselamatan lagi penting. Tournament tu bila-bila boleh ada, tahun depan pun boleh ada. So macam akak dengan teammate akak, kami gunakan masa yang ada sekarang ni untuk mantapkan lagi balingan kami, benda-benda yang mungkin kami kurang sebelum ni. Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-20 di Johor, pasukan gimnastik Terengganu yang baharu menyambung semula sesi rutin latihan mereka pada 15 hari bulan lalu. Masih tetap menyasarkan 3 pingat emas pada Tamasya Dwi tahunan itu. Menurut Presiden Persatuan Gimnastik Negeri Terengganu Abdul Razak Mat Amin, sasaran tersebut masih lagi kekal dan menjadi pemangkin semangat kepada anak-anak buahnya. Pada Tamasya 2 tahun lalu di Perak, pasukan gimnastik Terengganu gagal mencapai sasaran tersebut apabila sekadar membawa pulang 1 perak berbanding di Sukma Sarawak 2016 dengan 3 pingat emas. Di Perak yang lepas, kita sasaran lebih kurang macam itu juga. Tapi bila budak kita masuk final, semua ada injured dalam pertandingan tu. Di saat-saat akhir. Tapi tahun ni mesti maintain at least 3 goal for our state lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terutamanya daripada lelaki lah. Sebab budak kita sekarang saya tengok semua dah matang dah. Dah matang. Dan seorang tu dengan tim pasukan kebangsaan, berlatih dengan pasukan kebangsaan di Kuala Lumpur. Abdul Razak berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Pasukan Gimnastik Terengganu Sukma ke-20 dan penyerahan mock check bersama bapa angkat mereka Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak merangkap pegawai daerah Marang di kediaman rasminya tengah hari tadi. Hadir sama timbalan Ketua Kontingen 2 Terengganu Sukma ke-20 Abdul Rasid Yusof merangkap pengarah pelancongan negeri dan pengarah Majlis Sukan Negeri MSNT Ibni Amin Busu. Pada tamasya kali ini, atlet gimnas Terengganu mendapat hikmat bekas gimnas negara Ahmad Akramin Othman selaku ketua jurulatih. Baik, ini pula perkembangan bola sepak tempatan. Presiden dan Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA yang baharu akan diumumkan pada Kongres Luar Biasa KFA Ahad ini. Bagi jawatan Setiausaha Kehormat KFA pula akan dipilih dan dilantik oleh Presiden KFA yang baharu. Exco Belia dan Sukan Kedah Mawad Firdaus Ahmad menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden KFA yang bakal dilantik untuk membuat sebarang keputusan berkaitan. Menteri Besar sebagai Presiden, Setiausaha Kehormat pun atas lantikan Presiden. Makna kata dua jawatan ini adalah bersangkut paut. Jadi secara ironi dan adatnya adalah daripada kerajaan negeri. Oleh itu sekiranya Menteri Besar Yang Berhormat Tuan Haji Sanusi mencadang ataupun melantik ataupun mengekalkan adat yang tersebut adalah daripada Exco Belia dan Sukan, saya macam biasa seorang orang muda terima je lah, terima dan kita buat yang terbaik lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Kedah Group of Companies durian tua di Pejabat Kedah Jalan Langgar Alustar. Berdasarkan situasi sebelum ini, jawatan Presiden KFA diisi Menteri Besar Kedah, manakala jawatan Naib Presiden akan dipilih oleh ahli gabungan KFA. Manakala jawatan Setiausaha Kehormat pula dipikul Exco Belia dan Sukan Negeri.
Sekiranya keadaan itu berlaku, ini bermakna Menteri Besar Kedah Haji Muhammad Sanusi Mat Noor hampir pasti dilantik ke jawatan nombor 1 KFA. Sebelum ini KFA telah mengambil langkah sewajarnya dengan membuka pencalonan kepada ahli gabungan Persatuan Sejurus. 3 jawatan tersebut dikosongkan oleh penyandang sebelum ini. Pemain bola sepak profesional negara disaran membuat simpanan tetap bagi memastikan mereka tidak berdepan kesulitan kewangan selepas tidak lagi beraksi. Perkara itu disuarakan pemain veteran Kedah Azmir Yusof yang menyifatkan kegagalan berbuat demikian menjadi faktor utama beberapa pemain tempatan bergelut untuk menampung kehidupan seharian apabila tidak lagi bergerak pemain bola sepak. Pemain berusia 30 tahun itu yang pernah mengalami zaman kejatuhan turut mendedahkan sikap boros berbelanja ketika bergelar pemain profesional turut mendorong mereka menggunakan jalan lain bagi meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Tegas Azmir, setiap pemain perlu meletakkan sasaran jumlah simpanan yang ingin dibuat dan menetapkan sama ada mahu membeli kenderaan atau kediaman. Gaji besar diraih ketika bergelar pemain bola sepak itulah yang akan digunakan sewaktu bersara nanti. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar pemain profesional tempatan membuka perniagaan sebagai satu daripada pelaburan yang berupaya menampung pendapatan. Semalam, beliau mengambil keputusan untuk menamatkan kontrak lebih awal dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA bagi memberi tumpuan kepada perniagaan dijalankan selain turut sibuk menguruskan pembinaan Pusat Pengajian Islam Azmir Yusof di Alustar. Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa bakal menaik taraf padang 10 Wisma Musa di Kerubung untuk dijadikan sebagai pusat latihan dengan menyediakan pelbagai fasiliti untuk kegunaan mana-mana persatuan sukan di negeri itu. Penasihatnya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menjelaskan projek naik taraf berkenaan akan bermula pada Ogos depan. Bagaimanapun jelasnya peruntukan berkenaan masih lagi dalam peringkat perbincangan. Sebenarnya Melaka merupakan sebuah negeri yang mempunyai pasaran sukan yang terbaik di kalangan negeri-negeri yang lain. Kita ada kemudahan sukan yang semua serba ada. Kita ada kolam renang akuatik yang cukup baik. Kita ada dewan, kita ada padang latihan 10 buah padang yang digabungkan menjadi satu padang yang tak ada dalam mana-mana negeri ataupun di peringkat nasional. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu segmen Apa Khabar YB di Konti Melaka FM Jalan Taming Sari. Dalam pada itu, beliau berharap agar Melaka United akan berada di tangga ketiga terbaik Liga. Musa kini dalam perancangan untuk meningkatkan kualiti permainan bola sepak serta kaedah yang terbaik untuk membantu masa depan pemain. Menyimpan impian untuk bermain di Eropah satu hari nanti bakal menjadi pembakar semangat kepada bakat muda bola sepak Muhammad Imran Abdul Rahman untuk berjaya dalam bidang itu. Berketinggian 170 cm dan bermain di posisi pertahanan kiri, Imran menjadikan Brandon Guns dan pemain pertahanan Manchester United Aaron Wan-Bissaka sebagai idola. Ikuti kisah perjalanan kariernya bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Mula aktif bermain bola sepak sejak berusia 5 tahun, pemain kelahiran Selangor yang kini berusia 17 tahun itu semakin hampir dengan impiannya selepas terpilih menyertai Akademi Bola Sepak Malaga City FC di Sepanyol. Dia yang beraksi di posisi tengah mula mendapat pendedahan antarabangsa pada usia 12 tahun selepas mewakili pasukan bola sepak sekolah Sri Cempaka pada kejohanan Road and Belt di China yang turut disertai pasukan dari Kazakhstan, Pakistan dan Sepanyol. Saya nak pergi ke Spain untuk dapat exposure di sana sebab pemain bola di Spain amat different dan bagus untuk saya untuk dapat experience di sana, dan lepas tu saya boleh datang balik ke Malaysia dan boleh main untuk tim-tim Malaysia dan share my experience dan playing style. Beliau yang pernah mewakili pasukan bola sepak bawah 16 tahun PKNS FC optimis dalam mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai bola sepak selain mahu mempraktikkan corak permainan Eropah di Malaysia. Sebagai rekod, Imran adalah pemain kelima dari Malaysia yang terpilih menyertai Akademi Bola Sepak Malaga City FC yang berpengkalan di Bandar Al-Munikar.
Imran bersama pelatih dari seluruh dunia akan diberi latihan intensif oleh jurulatih yang memegang lesen kejurulatihan UEFA serta berpeluang untuk menentang pasukan Akademi Real Madrid dan Barcelona. Adik Imran Rahman dijangka berangkat ke Sepanyol pada 29 Ogos dan menjalani latihan selama 10 bulan sebelum berangkat pulang ke Malaysia pada Jun 2021. Diharapkan adik Imran Rahman bakal menjadi inspirasi kepada bakat-bakat muda di Malaysia untuk mengetengahkan bakat di luar negara. Ia sekaligus dapat memastikan Malaysia tidak ketandusan bakat-bakat muda yang mampu menyarung jersey kebangsaan pada satu hari nanti. Laporan Tuan Ikram Tuan Muhammad untuk Berita RTM. Saudara, sekian paparan sukan daripada saya Syairul Islam. Kita teruskan bersama Faris dan juga Fiona dalam segmen seterusnya. Tindakan melulu tanpa menghiraukan risiko akhirnya membawa maut. Insiden tragis ini berlaku di sebuah lebuh raya di Magdalena, Colombia, Isnin lalu. Ini kerana lori tangki bermuatan 5,000 galen minyak hilang kawalan dan terbabas di tepi jalan. Pemandu yang keluar dari lori berkenaan memberi amaran kepada penduduk agar menjauhkan diri, namun tidak diendahkan. Sebaliknya, mereka membawa pelbagai bekas untuk mengambil minyak. Lori tersebut akhirnya meletup dan menyambar ke semua mangsa. 11 orang maut dan 52 lagi cedera parah. Seorang pemuda di Indonesia menghasilkan telefon bimbit daripada sebiji kentang. Walaupun tidak berfungsi dan sekadar hiburan, namun ia menjadi tular. Dia kini merancang untuk menghasilkan iPhone daripada sebiji Apple. Di Vietnam, seorang bayi dilahirkan sambil menggenggam alat intrauterin IUD yang digunakan ibunya bagi mencegah kehamilan. Ia keluar bersama bayi tersebut ketika dilahirkan. Wanita berusia 34 tahun itu dikatakan memasukkan alat tersebut 2 tahun lalu. Permohonan aktiviti pawagam pandu masuk atau drive-in cinema dibenarkan beroperasi. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata permohonan tersebut tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Antaranya pengunjung mesti berada di dalam kenderaan masing-masing, penjualan makanan dibuat dalam talian dan mengambil makanan secara pandu lalu. Petugas rela juga perlu ditempatkan untuk mengawal pergerakan pengunjung. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga akan memperincikan SOP berkaitan aktiviti ini bagi rujukan semua operator yang terlibat. Di luar negara, tindakan yang sama juga telah dilakukan pihak berkuasa Dubai, UAE apabila membenarkan aktiviti pandu masuk susulan pandemik COVID-19. Ya, lambakan filem tempatan terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan menjadi faktor utama saluran digital tempatan diperkenalkan. Walaupun negara kini memasuki PKP pemulihan yang telah membenarkan panggung wayang beroperasi, namun platform digital dilihat lebih selamat bagi mengelak penularan COVID-19. Ya, menyedari hakikat itu, penggiat filem tempatan kini sepakat menayangkan karya mereka di layar digital. Bye-bye. Saya sangat berbesar hati dan sangat berterima kasih pada EY yang memberi peluang kepada kami penerbit filem karyawan Malaysia untuk bertapak dan tukar kita punya filem-filem untuk orang ramai tonton, tak perlu nak keluar. COVID-19 pun tengah belum luasa sekarang ni. Jadi kat rumah boleh klik, boleh pilih cerita especially Wani. Dah habis tayangan di panggung wayang pada akhir tahun lepas. Jadi kita pun masih, kalau boleh kita nak bagi penonton masih menonton Misi Operasi X di digital wayang. Di mana negara dunia menghadapi pandemik kan COVID-19, so kita menggunakan platform kita sendiri ewayang.com untuk menyiarkan filem Tycoon ni adalah sebagai filem yang pertama kita tayangkan di Ewayang. Alhamdulillah setakat hari ini saya dimaklumkan oleh penerbit sambutan tu baik, dan yang paling saya gembira bersama penerbit sekali lah, Tycoon ni, filem ni bukan saja ditonton oleh lokal, bukan tempatan, tapi juga terlibat dengan penonton-penonton dari luar.
So kita ada dapat feedback, kita dapat pembelian tiket daripada USA, dari Jepun, dari Brunei, Indonesia dan sebagainya. Ya, sebenarnya kami memberi peluang kepada penggiat-penggiat ataupun pembikin-pembikin filem tanah air untuk punyai satu lagi options, satu lagi pilihan untuk memasarkan produk mereka, karya mereka. Selain daripada panggung itu sendiri yang mereka juga tahu syarat-syarat dan juga tempoh wajib tayangnya yang agak terhad. Nak kau tanggungjawab atau aku sendiri yang akan menentukan. Pernah mencipta nama 20 tahun lalu ketika berusia 15 tahun, penyanyi Yana Yunus kini menghasilkan single terbaru Jangan Cemburu. Mengakui lagu berkenaan begitu dekat dan mempunyai kaitan rapat dengan hidupnya, Yana mahu peminat kembali menerima kehadirannya dalam dunia seni suara. Pemilik nama Kamaliana Muhammad Yunus sebelum ini membawa genre rock metal tapi kini selesa dengan irama dangdut. Sebab Yana dah pernah cuba ballad, Yana pernah cuba rock, Yana pernah cuba juga pop catchy. Dan Yana ni jenis bukanlah sepatutnya kalau orang kata kita kalau boleh nak buat satu benda tu satu saja kan. Tapi Yana jenis yang nak cuba mempelbagaikan macam orang kata suara kita ni ke mana perginya. Jadi memang dulu sepatutnya Yana start dengan genre dangdut masa join dengan recording company yang pertama. Tapi Yana tukar sebab masa tu Yana dah biasa dengan pop ballad semua. Dan jadinya balik kepada dangdut ni sebab ramai permintaan. Diorang kata sebab Yana banyak buat show-show di selatan. Di selatan, especially di Johor, diorang lebih prefer kita menyanyikan lagu this kind of genre lah. Macam lagu dangdut kan. So, Baik, berita perdana edisi 9 Julai 2020 berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat sahih jenama dipercayai dan jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.